Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, kurnia, keizinan, inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan dan nikmat untuk bersama-sama berbicara lagi tentang persoalan guru dan pendidikan. Dan kita nak menyambung, Syafiq, pada minggu lepas saya dah berbicara tentang persoalan budaya ilmu ini, Islam dan pembinaan budaya ilmu. Dan banyak kita menceritakan tentang erti budaya ilmu itu sendiri. Tapi pada minggu ini insya-Allah kita akan berbicara tentang ciri-ciri budaya ilmu itu. Sebelum itu kita telah jelaskan pada minggu lepas bahawa nak membina sebuah budaya ni dia bukan satu benda yang mudah. Sebab kita bila bercakap tentang budaya ini ialah dia merupakan satu benda yang begitu sebati dengan jiwa dan akal dan kefahaman seorang itu, barulah ia menjadi budaya padanya. Sama ada benda itu baik atau buruk lah, kan? Benda yang buruk pun boleh jadi budaya juga. Kalau dibiasakan, dihayati lah, dalam apa kata kutipnya, dihayati benda-benda yang tak baik itu, maka ia juga akan menjadi sebahagian daripada budaya. Tetapi kita nak bercakap tentang budaya ilmu yang positif lah. Budaya yang positif iaitu budaya ilmu yang merupakan sebahagian daripada saya rasa ciri-ciri utama tamadun Islam. Kekuatan Islam itu sendiri datang dengan kekuatan budaya ilmu. Tetapi itulah macam saya sebutkan tadi bahawa kegairahan kita ni nak bercakap tentang budaya ilmu ni, saya rasa tidak sekuat kegairahan kita nak bercakap tentang budaya-budaya lain nampaknya dalam masyarakat kita. Kalau tengok budaya bola sepak, Syafiq, di mana-mana saja orang bercakap tentang bola sepak, tim mana, hari ni lawan mana, sanggup mungkin berjaga malam untuk tengok pertandingan bola sepak. Kenapa? Kerana dah jadi budaya. Dia dah jadi sebahagian dari budaya kita, suka dan juga menghayati mungkin bola sepak dan lain lagi. Saya rasa tak ada masalah untuk meminati bola sepak. Saya pun minat bola sepak, kan, Syafiq. Tetapi kita nak melihat bahawa di sana ada budaya yang sepatutnya lebih utama lagi, yang harus kita tekankan dalam konteks masyarakat kita, khususnya kita yang beragama Islam ini, iaitu kita bercakap tentang budaya ilmu. Dan dalam konteks pendidikan, kita cakap dalam guru dan pendidikan, budaya ilmu ni dia merupakan teras kepada pendidikan. Dan saya rasa kalau satu-satu sistem pendidikan itu tidak diteraskan dengan teras budaya ilmu, maka macam mana cantik pun kurikulum yang kita buat, bagaimana cantik pun sistem yang kita atur, tetapi kalau landasannya itu bukan landasan budaya ilmu, saya rasa dia tidak akan berkesan. Dan saya rasa kadang-kadang kita boleh lihat hakikat itu. Tengok bukunya baik, silibusnya baik, tetapi mungkin dari segi guru yang mengajar tidak ada kegairahan terhadap ilmu, tidak ada semangat untuk menyemai budaya ilmu itu dalam diri pelajar. Mungkin dia pun datang sekadar dianggap itu sebagai tugas rutinnya sahaja, ataupun sebab dia dah dibayar gaji, maka saya lah harus lakukan, hanya melaksanakan tanggungjawab tersebut, mungkin secara terpaksa. Jadi perkara-perkara itulah yang sebenarnya menjadi penghalang kepada budaya ilmu yang sebenar yang nak kita sebutkan ini. Oleh kerana itu budaya ilmu ni dia satu benda yang serius, dia bukan satu benda yang main-main. Dan ternyata tamadun-tamadun besar dalam sejarah kemanusiaan, macam tamadun Yunani, tamadun Islam kita dahulu, tamadun Barat yang ada sekarang, tamadun Jepun misalnya, ni negara-negara yang tinggi dari segi tamadunnya itu. Kalau kita lihat dan kita kaji dari segi sejarahnya, mereka juga mempunyai kekuatan budaya ilmu yang tinggi. Dan itu yang akhirnya menghasilkan kehebatan dari segi tamadun itu sendiri. Jadi oleh kerana itu saya rasa perlu, seperti mana yang ditanyakan oleh Syafiq tadi, perlu kita bercakap tentang apakah ciri-ciri budaya ilmu ini, supaya kita tak nak juga bila kita cakap tentang budaya ilmu ini dia jadi seperti satu kita panggil slogan saja ataupun retorik saja. Semua orang bercakap tentang ilmu, tetapi
kita tidak jelas apa yang kita maksudkan dengan budaya ilmu. Ia tidak jelas apa yang kita maksudkan dengan ciri-ciri utama budaya ilmu itu sendiri. Jadi hari ini saya rasa mungkin kita boleh ketengahkan beberapa ciri yang utama dalam konteks budaya ilmu ini. Paling kurang kepada kita, kepada guru-guru, kepada masyarakat secara umumnya, kalau kita nak misalnya membina budaya ilmu ini sama ada dalam institusi pendidikan kita di sekolah-sekolah ataupun dalam konteks ibu bapa dan masyarakat, mereka juga boleh memikirkan bagaimana nak membina budaya ilmu itu di rumah mereka sendiri. Bagaimana nak membina budaya ilmu itu di masyarakat pejabatnya. Bagaimana nak membina budaya ilmu di laman sosial, sosial Facebook ke apa semua. Itu juga harus dilandasi dengan budaya ilmu. Jadi mungkin ciri ini kita bagi ciri yang universal, ciri yang sejagat yang mungkin kita boleh aplikasikan dalam setiap bidang kehidupan kita ataupun di mana saja tempat yang kita berada. Sama ada pejabat. Mungkin setengah orang melihat budaya ilmu ni, ini kerja guru, ini kerja orang universiti bercakap tentang budaya ilmu. Tetapi tidak, dalam konteks Islam, ilmu itu harus melandasi dan mendasari semua dimensi kehidupan. Siapa saja kita ni, hatta kita ni mungkin kerja tukang sapu sampah di tepi jalan misalnya, ataupun tukang cuci pinggan ke di kedai, ilmu itu harus mendasari kehidupan kita. Tak semestinya kita pegang buku kan. Ilmu ini mungkin kita akan sebutkan ciri-ciri ini supaya benda itu nanti jelas kepada kita semua bahawa budaya ilmu ini dia bisnes semua orang. Dia merupakan urusan semua orang. Dia bukan urusan sekelompok elit saja, orang yang tertentu saja, tetapi dia merupakan urusan semua orang. Sebagaimana yang ada dalam tradisi Islam dulu. Sebab itu Rasulullah SAW bercakap, mengatakan bahawa man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi, atau kama qala. Maknanya sesiapa yang nakkan dunia kena ada ilmu, siapa nakkan akhirat pun kena ada ilmu, dan siapa nak kedua-duanya pun kena ada ilmu. Itu jelas menunjukkan bahawa siapa-siapa saja dalam konteks kita orang Islam ini nak hidup dengan baik di dunia, nak hidup dengan baik di akhirat, mestilah asas dan akarnya itu ialah akar ilmu dan budayanya. Baik, Syafiq, kita mungkin nak bercakap beberapa ciri lah kalau sempat hari ini. Kalau tak sempat, kita boleh sambung di masa yang akan datang. Pertama sekali, ciri budaya ilmu ini ialah ilmu itu harus menjadi nilai yang tertinggi dalam masyarakat. Ilmu itu dia harus menjadi nilai yang tertinggi dalam masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya dalam pemikiran dan kefahaman setiap individu masyarakat itu, ilmu itu harus letak yang paling tinggi, yang paling tinggi. Yang paling tinggi dan yang paling utama. Apa maksud tinggi dan utama ni? Maksudnya kalaulah ada konflik di antara kepentingan ilmu dengan kepentingan yang lain, dia harus mengetengahkan, dia harus mengutamakan ilmu. Itu maksud keutamaan, kan? Jangan kita kata, yang ni utama, yang ni utama, yang ni utama, lalah kita pun keliru. Yang mana satu nak diutamakan. Sebab itu utama ni dia kena ada satu saja. Dia tak boleh banyak, kan? Kalau ada banyak, dia mesti ada yang lebih utama. Yang lebih utama itu kita panggil fiqh aulawiyat, kan? Bagaimana nak memilih yang paling utama daripada banyak-banyak keutamaan. Jadi apa implikasi bila kita kata bahawa ilmu itu harus menjadi nilai yang tertinggi dalam sistem pemikiran, sistem kefahaman ataupun sistem nilai sebuah masyarakat? Maksudnya masyarakat itu, kita nak cakap masyarakat budaya ilmu itu, dia mesti cintakan ilmu lah. Senang cakap, dia mesti cintakan ilmu, dia sukakan ilmu, dia gairah terhadap hal-hal yang berbentuk keilmuan. Kalau ada saja perkara-perkara yang berkait dengan ilmu, dialah yang mungkin yang pertama yang akan, okey, jom kita buat, jom kita pergi. Kalau ada majlis ilmu, mari kita pergi. Kalau ada aktiviti ilmu yang dirancang, mari kita sama-sama buat. Jadi, tapi itu tidak berlaku, Syafiq, kalau mereka sendiri tidak memahami apa erti ilmu, tidak memahami kedudukan ilmu. Yang itu dalam Islam, saya rasa benda itu dah jelas. Benda itu dah kuat ditekankan oleh sumber-sumber agama kita, khususnya Al-Quran. Kalau kita tengok Al-Quran,
maknanya sistem nilai yang diletakkan oleh Quran ni pun jelas. Quran meletakkan ilmu itu antara nilai-nilai yang paling utama. Afwahlah nilai tauhid, nilai taqwa itu juga yang paling utama dalam Islam. Sebab Allah SWT ketuhanan itu merupakan prinsip ataupun asas kepada agama kita, akidah dan lain-lain lagi. Tetapi selepas itu, selepas ketuhanan, selepas kerasulan, bab-bab itu kalau kita tengok perbahasan Al-Quran itu banyak sekali menekankan hal-hal yang berkait dengan ilmu. Buktinya apa? Buktinya ada kajian yang dijalankan bahawa dalam jumlah perkataan-perkataan yang disebut oleh Al-Quran ni, perkataan yang paling banyak disebut selepas perkataan Allah. Selepas perkataan Rabb. Ini dua perkataan yang paling banyak lah. Rabb dan Allah. Yang ketiganya ialah ilmu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Sebab itu dah ada kajian yang dilakukan. 700 lebih perkataan ataupun istilah ilmu dan istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu. Macam fikir, macam tadabbur, tadabbarun misalnya. Ataupun yaqilun, menggunakan akal, ulul albab dan lain-lain lagi. Ini semua istilah-istilah yang berkait dengan ilmu, dan ia merupakan istilah yang ketiga banyaknya yang disebut oleh Al-Quran. Jadi kalau kita nak bersifat ilmiah, kita akan mengatakan kalaulah istilah itu merupakan istilah yang ketiga banyak disebutkan oleh Al-Quran, sudah pastilah keutamaannya tinggi. Keutamaannya tinggi. Jadi di situ jelas bahawa agama melalui sumber-sumbernya, iaitu Al-Quran, hadis-hadis juga. Hadis yang saya bacakan tadi jelas menunjukkan Rasulullah SAW menekankan ilmu, budaya berfikir, budaya mencari kebenaran, kan semua itu berkait dengan ilmu pengetahuan. Teruskan perbahasan tentang ciri-ciri budaya ilmu ni. Sebelum tu mungkin sebahagian kita ni kalau dengar bab ni dia berat sikit lah. Dia kata Allah, tak ada ke bab yang lebih menarik kan? Saya cenderung mengatakan bahawa benda yang berat tidak semestinya tidak penting, kan? Malah kebanyakan benda yang penting itu ialah benda yang serius, benda yang berat. Oleh kerana itu kita kena terus-menerus bercakap tentang persoalan ini, Syafiq, terutama sekali bila kita melihat bahawa masyarakat kita telah dihadap dengan cabaran-cabaran besar dalam konteks budaya ilmu ni. Tadi saya dah bagi contoh tentang masyarakat kita ni suka dengan benda-benda sukan, apa semua tu, sehingga kadang-kadang prioriti tu, dia keutamaan itu tersilap, terganggu atau tersilap atau terjejas. Misalnya tengok bola sampai pukul 2, pukul 3 pagi, esok kelas tak datang. Esok kelas tak datang. Atau kerja, MC kan. Itu banyak berlaku. Di mana masalahnya itu? Masalahnya ialah dari segi prioriti, keutamaan. Kita lebih mengutamakan minat kita terhadap benda yang lebih rendah sebenarnya dari segi nilai berbanding dengan ilmu. Saya sebut tadi tak ada masalah untuk kita minat dengan perkara-perkara main bola ke apa semua, tetapi prioriti dan keutamaan itu kena jelas. Jangan sampai kita mengorbankan benda yang lebih utama. Dan keutamaan ilmu seperti yang kita sebutkan tadi, dia bukan kita reka sendiri, Syafiq. Ini merupakan cetusan daripada Al-Quran. Kita mengambilnya daripada Al-Quran, sumber agama kita yang tertinggi. Jadi sudah pasti kita tidak boleh berkompromi lah dengan nilai yang datang daripada Quran. Misalnya kalau Quran kata tauhid penting, kita disebabkan kita suka makan misalnya, tak apalah. Ataupun kita suka kepercayaan mitos-mitos misalnya kan, suka tengok filem, tengok mitos-mitos, saya nak tolaklah tauhid, saya nak suka Tuhan yang pelbagai misalnya, itu tak boleh lah. Kerana jelas itu datang daripada sumber Al-Quran. Begitu juga dengan konteks ilmu ini. Bila berlaku konflik, macam kita sebut tadi, bila berlaku konflik antara keutamaan ilmu dan keutamaan yang lain, mahu tidak mahu, kita harus utamakan kepentingan ilmu pengetahuan. Jadi ini yang kita maksudkan ciri pertama tadi, dia merupakan nilai yang tertinggi. Kemudian implikasi lain, Syafiq, bila kita bercakap tentang ilmu sebagai nilai tertinggi ni, kita akan hormatilah ilmu, kan? Kalau benda yang kita lihat sebagai yang paling utama dalam hidup kita, sudah pasti kita akan meletaknya pada kedudukan yang tinggi dalam kehidupan kita. Apa maksudnya begitu? Maksudnya kita akan mungkin berikan masa kita yang banyak kepada ilmu pengetahuan. Kita akan beri banyak harta kita untuk ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Berapa banyak duit-duit kita yang
kita allocate-kan untuk beli buku. Ini contoh paling mudah, Syafiq. Ya? Ini semualah, bukan saya, Syafiq dan ni, tapi semua orang. Cuba duduk termenung sekejap kan, tengah hari ni. Aku ni, duit aku banyak mana ya allocation untuk membeli buku. Gaji kita banyak kan. Jadi DJ pun banyak, saya tahu kan. Berapa banyak yang kita allocate. Banding dengan benda yang kita minat yang lain. Macam tadilah, bila dah bola sepak, jersey pun kita beli, bajunya kita beli. Kalau dah peminat fanatik tiket pun kadang-kadang kita sanggup pergi kan, Wembley ke ataupun Old Trafford ke kan. Tak apalah, itu minat kita, tapi jangan salah priority lah, jangan salah keutamaan. Cubalah hisap diri kita. Kan Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kita, bermuhasabahlah sebelum kita dimuhasabahkan oleh Tuhan nanti, dihisap oleh Tuhan. Antara muhasabah kita ialah ini, benda-benda yang Al-Quran beri keutamaan, sejauh mana kita benar-benar beri keutamaan berbanding dengan benda-benda lain yang mungkin Al-Quran tak sebut pun benda-benda yang kita minat tu. Walaupun bagi saya tadi tak ada masalah, yang penting kita tahu prioriti. Jadi buku, sejauh mana duit kita sanggup keluarkan duit kita untuk beli buku. Buku pula banyak kategori, Syafiq. Ada buku yang mahal, ada buku yang murah-murah aja, ada majalah aja, ada surat khabar aja, semua itu bahan bacaan belaka. Tapi sudah pastilah fitrahnya ataupun sunnahnya, buku-buku yang bagus, nilainya itu mahal harganya kan. Kadang-kadang mahal, bukan mahal sikit, Syafiq. Kadang-kadang ada buku $200, $300. Kalau yang datang dari luar negara yang bermutu itu kadang-kadang sampai 1,000 pun ada. Sebab dia tukaran wangnya itu. Tapi sejauh mana kita disebabkan kegairahan kita tu, no problem. Sebagaimana kita tadi sanggup beli jersey, beli apa yang tak juga murah harganya. Kita sanggup juga mengeluarkan sebahagian duit kita untuk membeli buku. Untuk mengikuti misalnya kuliah-kuliah, seminar-seminar yang baik, wacana-wacana ilmu, walaupun berbayar. Kadang-kadang berbayar. Tapi kadang-kadang kalau wacana ilmu ni tunggu yang free. Nasib baik IKIM tak free. Seminar-seminar kita berbayar. Ada juga yang free tapi kebanyakannya berbayar. Dan di situ pembuktian misalnya nak melihat bahawa benarkah kita ini minat dengan ilmu, punya budaya ilmu dan gairah dengan hal-hal keilmuan. Sanggup tak kita, seminar itu seminar yang baik, dia akan memberikan saya banyak ilmu, dia akan mendedahkan saya kepada banyak isu-isu ilmiah, jadi saya sanggup bayar walaupun 300. Apa sangatlah 300, seminar 2 hari 3 hari, berbanding dengan kita mungkin pergi tempat lain. Kadang-kadang dinner pun tempat yang mahal-mahal habis juga kan, 100-200, malah 300 pun boleh habis. Jadi ini pembuktian lah kalau kita nak bercakap tentang ilmu sebagai nilai tertinggi dalam masyarakat. Dan satu lagi cara kita menilai sama ada kita punya keutamaan betul dalam konteks budaya ilmu ini ialah sejauh mana kita meletakkan ilmu itu lebih tinggi daripada matlamat-matlamat keduniaan. Misalnya harta. Sebab itu ramai ulama-ulama memberikan pandangan-pandangan yang menarik kan. Dan para sahabat juga, macam Sayyidina Ali misalnya mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Salah satu sebabnya ialah li'annal ilma hakim wal mal mahkum. Kerana ilmu itu dia hakim, dia yang memberikan hukuman, dia yang memberikan panduan, dia yang memberikan pengarahan kepada kita apa yang baik dan apa yang buruk. Sedangkan harta ini, kata Sayyidina Ali, dia mahkum. Mahkum ni maknanya dia sendiri perlu disusun, dia perlu dijaga, dia perlu diuruskan oleh kita. Sedangkan ilmu tadi mengurus kita. Dia nampak tak betapa cantik permisalan yang perbandingan yang Sayyidina Ali berikan antara ilmu dengan harta. Sekali lagi bila saya cakap macam ni, bukanlah kita kena tak payah cari harta, tak payah cari kekayaan kan. Tapi yang paling baik, Syafiq, harta itu kita gunakan untuk ilmu. Daripada ilmu kita jadikan alat, sekadar alat untuk mencari harta. Malangnya Syafiq, kalau kita tengok dalam masyarakat sekarang ini, mungkin juga saya ingat terpengaruh dengan falsafah ilmu yang di tamadun-tamadun lain. Kita hanya melihat ilmu itu sebagai alat sahaja. Kan? Misalnya orang pergi belajar di universiti ke, di sekolah ke,
sejauh mana niatnya itu belajar itu untuk ilmu semata-mata. Kerana ini keutamaan ni kita cakap tentang knowledge is virtue ataupun ilmu itu fadilah. Dalam bahasa Arabnya fadilah, keutamaan itu maksudnya dalam bahasa Arab fadilah. Antara pembuktiannya ialah bila kita pergi belajar kan, dalam konteks sekarang kita pergi belajar di universiti ke apa, kita kena jelas bahawa kita pergi itu untuk menuntut ilmu. Kerana ilmu itu satu benda yang utama. Bukan kerana misalnya saya pergi ni kerana nak dapatkan sijil ataupun diploma. Itu yang paling utama yang tu. Maknanya apa saja perkara yang menjejaskan matlamat itu kita mungkin ketepikan. Sebab itu saya selalu bagi contoh dalam konteks pelajar-pelajar sekarang ni. Jangan kita misalnya kalau dekat kelas kita memilih guru-guru yang mudah memberi markah berbanding dengan guru yang mudah memberi ilmu kepada kita. Nak nampak tak tadi? Dia balik bermatlamat dan keutamaan tadi. Kalau keutamaan kita ialah ilmu semata-mata, nak dapatkan ilmu kerana ia satu fadilah, satu keutamaan, kita pergi itu dengan penilaian bahawa aku akan cari guru yang terbaik. Aku akan mencari ilmu yang paling baik. Aku akan mencari ilmu yang paling sebanyak mana yang boleh. Jadi tak timbullah isu pilih yang inilah, kalau bisyarah ni senang bagi markah misalnya kan. Jadi ramai kadang-kadang di kalangan pelajar-pelajar kita begitu. Kenapa? Kita dah hilang keutamaan. Dan kadang-kadang kita nak habis cepat misalnya kan, habis cepat. Tak ada masalah lah nak habis cepat kalau sistemnya membenarkan. Tetapi kenapa tidak kita mengambil peluang dan ruang, kesempatan kita belajar itu untuk belajar sebanyak mungkin. Mungkin kredit hours itu lebih sikit, kan? Lebih sikit lah daripada yang sepatutnya. Why not? Kenapa tidak? Kerana ia akan menambahkan ilmu saya, walaupun dia mungkin tak dikira dalam yang terakhir tu kan, slip yang akhir tu. Tetapi itu tak kisah, yang penting saya mendapat manfaat. Jadi tak kira lah, mungkin kelas itu kita tidak daftar. Saya pernah berlaku beberapa pelajar saya dulu, dia kata dia nak masuk je kelas saya. Dia sekadar nak masuk, nak dengar saja. Kadang-kadang sistem tak membenarkan kan. Dia kata ini tak boleh, ni kena register. Saya kata tak apa, masuk aja. So siapa yang tahu? Saya yang mengajar je yang tahu kan. Masuk dan dengar saja. Jadi mungkin pelajar ini dia jelas bahawa yang dinakkan itu ialah ilmu. Dia tak kisah benda tu didaftar, bersijil ke didaftar ke tidak, kredit ke tidak, tak kredit, yang penting dia mendapat ilmu. Jadi suasana inilah sebenarnya cerminan kepada yang kita sebutkan tadi. Bila dalam kefahamannya jelas bahawa aku datang ini untuk belajar, aku datang ke, tak kira lah ke sekolah ke, kalau boleh di peringkat sekolah lagi ya Syafiq di peringkat sekolah lagi, guru-guru tu sudah memberikan galakan kepada pelajar supaya belajar, jangan fikir periksa sahaja, fikir kefahaman. Dan kalau boleh guru pun fahamlah benda tu. Ini kadang-kadang guru pun mungkin tak faham. Guru pun duk fikir aku nak habiskan silibus ni. Jadi hari tu terus laju. Jangan tanya soalan, dia kata, sebab kita nak habiskan silibus. Tak boleh lah begitu. Kerana matlamatnya ialah kefahaman. Ilmu ini matlamatnya ialah kefahaman. Ilmu ini matlamatnya ialah kebenaran. Ilmu ini matlamatnya ialah mengangkat martabat manusia itu dari segi akalnya, dari segi akhlaknya. Jadi perkara-perkara itu semua memerlukan ketelitian, memerlukan masa. Yelah, tapi saya fahamlah kadang-kadang guru pun dia terikat juga dengan jadual. Tapi kita kena kreatif lah dalam ruang yang ada tu. Kita kena kreatif. Dan guru dengan pelajar pun Syafiq, dia bukan sekadar dalam kelas. Kan, kalau guru itu think outside the box ya, berfikir di luar kotak, dia akan cari ruang dan peluang mendidik pelajar dalam kelasnya itu di luar kelas juga. Sejauh mana sebagai seorang guru misalnya, sebab kita ni guru dan pendidikan, kita harus kaitkan dengan para guru. Sejauh mana guru misalnya concern ataupun punya keprihatinan terhadap perkara yang berlaku kepada pelajar itu di luar kelas. Misalnya kalau ayah dan ibu dia tak sihat, salah seorang ke ataupun dua-dua ke, sejauh mana guru betul-betul bertanya kepada pelajar, macam mana ayah kamu dah sihat ke belum? Dan yang lebih baik lagi, guru pergi ziarah lah. Pergi ziarah. Sebab ini anak murid kita, dan anak murid kita ini menjadi murid kepada kita bukan berseorangan. Dia ada ibu bapanya, dia ada keluarganya, dan keluarga itu memberi kesan. Bayangkan Syafiq, kalau ibu bapa bergaduh di rumah, bercerai-berai misalnya, dia akan memberi kesan yang amat
mendalam terhadap psikologi pelajar. Dan dia datang kelas mungkin dia tak fokus. Betul. Dia datang kelas mungkin terjejas. Dan kita nak mengajar dia ni. Kita nak mengajar dia. Jadi seorang guru dia tak boleh pukul rata aja. Oh, pelajar ni semua sama aja. Mungkin orang tu mungkin hidupnya senang. Ada yang hidupnya susah. Mungkin yang seorang lagi bermasalah, ibu bapanya yang ni tak bermasalah. Jadi ini konteks kelas itu kan, maknanya pembelajaran dalam kelas itu juga dia melibatkan banyak perkara sebenarnya. Tetapi tak apalah, banyak konteks macam mana pun, yang paling penting bagi saya kalau budaya ilmu ada. Ini kita balik kepada tajuk kita. Kalau budaya ilmu itu jelas dan mendalam dalam kefahaman guru itu, secara otomatik benda ni akan timbul. Syafiq, secara otomatik, tak payahlah nak ditulis dalam kurikulum ke sila ambil perhatian hal latar belakang pelajar. Tak perlu. Kalau guru tu punya kecintaan terhadap ilmu dan pendidikan, dia sudah pasti dia sendiri yang akan bertanya pelajar tu, dia sendiri yang akan memastikan bukan sekadar batang tubuh pelajar itu saja, tetapi juga keluarganya, latar belakangnya, dan apa yang berlaku di rumahnya juga sebahagian daripada sistem pembelajaran yang ada. Kita berbicara tentang ciri-ciri berilmu, dan saya baru bermula satu ciri baru ni, tapi kita nak hurai biar faham. Iaitu ciri yang pertama, nilai ilmu itu harus menjadi nilai yang tertinggi dalam kefahaman, dalam sistem pemikiran masyarakat itu. Dan kita dah sebut tadi beberapa cerminan-cerminannya, bukti-buktinya yang harus ada dalam masyarakat kita. Satu lagi benda penting dalam konteks ciri ini, Syafiq, bila kita cakap tentang budaya ilmu, kita sebenarnya cakap tentang budaya ilmu yang kadang-kadang berlawanan dengan budaya-budaya yang lain. Yang ni yang paling penting sebenarnya. Sedap cakap kan budaya ilmu kan, tapi kadang-kadang di bibir saja. Tapi yang paling mencabar ialah apabila ia bertembung. Ia macam-macam aliran pemikiran, konflik dengan budaya-budaya yang lain. Dan lebih-lebih lagi apabila budaya itu dia macam tidak selari dengan budaya ilmu. Yang itu yang paling penting untuk kita ni. Misalnya kita bagi contoh budaya hiburan yang melampau. Masyarakat kita ni nampaknya diserang oleh penyakit itu. Tak semualah, tetapi ada yang kadang-kadang nak berhibur saja setiap hari kan. Kalau boleh nak dengar lagu, kalau boleh nak keluar main-main gitu saja, sehingga akal mereka itu tidak fokus kepada benda-benda penting dalam kehidupan. Kalau terlalu berhibur misalnya, tanggungjawab keagamaan tertinggal. Solatnya kan, amalan-amalan keagamaan mungkin tertinggal. Ibu bapa mungkin dah tak dihiraukan misalnya. Amanah dan tanggungjawab di rumah misalnya. Itu semua disebabkan oleh budaya baru ni, budaya yang datang. Sekarang pula ada handphone, ada Facebook, ada Twitter, semuanya interconnected. Semua orang berhubung di masa yang setiap masa, bukan ni, setiap masa, setiap saat itu ada perhubungan antara kita dengan yang luar. Yang saya pelik tu kadang-kadang kita sendiri membuka ruang kepada orang untuk akses kepada kita, sehingga kita dah tak ada privacy. Bayangkan kan, setiap masa akan ada saja mesej yang masuk. Persoalannya, perlu ke kita macam tu sampai ke tahap itu? Sampai akhirnya kita sudah hilang keutamaan. Benda yang mungkin memerlukan fokus, membaca misalnya. Tapi kalau membaca sikit pun kan bunyi handphone, masuk WhatsApp ke apa kan. Jadi bila masanya kita nak ni, dan kita pun seronok buka Facebook pun kita buka misalnya. Jadi kita sendiri sepatutnya kena clear. Dari segi itu keutamaan harus diberikan. Dan bab-bab ilmu ni macam saya sebut tadi, Syafiq, dia serius. Dia benda kena yang perlukan tumpuan, kena fokus untuk kefahaman tadi tu, untuk kefahaman. Barulah dia keluar tercermin dalam kita punya akhlak kita, dalam tingkah laku kita, dalam aktiviti kehidupan kita. Kemudian saya nak pindah kepada ciri yang kedua kalau kita sempat. Dua ciri pun cukup dah. Bila kita kata budaya ilmu, dia mesti meluas ke semua peringkat dan ke semua golongan. Kalau tidak, dia tak jadi budaya. Kalau saya seorang je seronok cakap tentang ilmu, tentang apa semua, tapi orang yang dengar pun meluat. Dia kata apalah asyik tajuk ini saja kan. Dan dia rasa seolah-olah dia kata ni tak penting kan, tak penting. Jadi susahlah macam tu. Dia tidak jadi budaya lah, dia mungkin jadi budaya pada individu-individu tertentu. Tapi bila kita cakap tentang budaya ilmu, dia mesti bahasa Inggeris kata dia cross the board, maknanya semua lapisan masyarakat itu terlibat.
Contoh, kita ambil contoh. Kalaulah katakan di IKIM ni, senang kita berada di IKIM ni. Kalau kita nak kata IKIM ini berbudaya ilmu, dia mesti bila kita kata macam tu, bila kita nak nilai betul ke tidak, dia mestilah daripada ketua pengarahnya, timbalan ketua pengarahnya, fellow kanannya, ahli-ahli akademiknya, researcher, DJ-nya, kan? Kena masuk tu. DJ-nya pun ada budaya ilmu. Maknanya DJ pun akan ada rujukan-rujukan. Kalau nak bercakap, jangan main cakap saja. Biar sumber-sumber itu sumber yang betul. Itu budaya ilmu tu. Dan bercakap dalam nada yang ilmiah. Kan? Apa-apa pun kita bagi dia punya sumber. Apa-apa pun kita bagi dia punya asas. Dan tidak menyebarkan benda-benda yang tidak kuat dari segi sumbernya, kan? Contoh ni contoh. Kemudian macam mana dengan staf-staf bawahannya, kerani-keraninya, cakap slow tapi semua dengar ni kan. Kerani-keraninya, tukang-tukang sapunya, tu guard kat depan sana, pengawal sana. Sejauh mana mereka, bukanlah kita nak kata dia tu pegang buku sentiasa saja, tapi Syafiq, dia orang paling banyak masa sebenarnya. Kan? Dia duduk saja. Yelah, tengok kereta semua kena perhatilah, tapi masa banyak. Kan? Kalau seseorang, katalah kita ambil contoh pengawal. Kan, dia ada budaya ilmu, dia akan guna masa itu untuk membaca ke, kan, untuk melihat. Kan sekarang ni TV pun ada, TV kecil pun ada kadang-kadang orang letak dalam apa, kan, dia boleh melihat program-program ilmiah. Tapi kalau budayanya ialah budaya yang lawannya tadi, budaya hiburan juga, budaya itu, jadi saya rasa budaya ilmu tu dia tidak akan merentasi semua lapisan. Ni dia tak jadi ciri lah, dia tidak menepatilah ciri yang kedua ni. Ciri kedua ni dia mesti merentasi semua lapisan dan golongan masyarakat. Itu dalam, kita ambil contoh satu institusi, Syafiq. Kalau kita nak cakap tentang masyarakat negara, negara kita ni negara yang berbudaya ilmu. Sebab itu orang selalu bagi contoh Jepun, kan. Misalnya Jepun, di Jepun tu kalau masuk dia punya tube tu ataupun dia punya kereta api tu, saya baru 3 bulan lepas saya ke sana. Semua orang ada je benda yang dibaca. Tapi macam-macam benda lah. Dan kebanyakannya handphone je sekarang ni, baca dalam handphone apa semua, kan. Paling kurang minat nak membaca tu ada, kan. Tapi of course dalam Islam kita kena persoalkan lagi yang dibaca itu apa. Bahannya, kualiti bahannya, itu yang kedua lah. Tapi yang awalnya itu, yang sekurang-kurang itu baca dulu. Minat nak membaca itu. Sebab itu macam pintu kepada ilmu, kan. Membaca ni pintu kepada ilmu. Jadi itu baru dia jadi budaya dalam negara, dalam masyarakat. Kalau ialah dalam kereta api ni semua orang ada. Yang pergi kerja pun ada, yang pergi mungkin berhibur pun ada. Tetapi disebabkan budaya ilmu yang paling basic yang saya sebutkan tadi, membaca itu ada, maka semua orang nampak concern, kan. Jadi kalau kita nak membuat penilaian terhadap negara kita misalnya, masyarakat kita misalnya, ada tak perkara tersebut? Dan kalau tak ada, sudah pasti kita kena berusaha lah. Tapi itu yang saya sebutkan awal-awal tadi, kita bukan nak cakap ni sekadar retorik saja. Kita nak supaya benda itu benar-benar menjadi intipati kepada kehidupan dan budaya kita. Jadi kita bukan bercakap tentang okey hari ini saya sebut, minggu depan kita nak tengok semua benda tu berlaku. Tak boleh. Sebab satu budaya itu dia mesti mengambil masa yang panjang. Dan sebab itu saya rasa peranan guru ni. Sebab guru ni yang hebatnya kerana mereka berjumpa dengan semua generasi awal. Maksudnya pelajar lah. Pelajar itu memanglah nanti dah besar, mungkin dia jadi doktor, mungkin dia jadi lawyer, mungkin dia jadi DJ, mungkin jadi penyelidik macam saya. Tapi apa saja jawatan dia masa besar, kecil dulu dia mesti lalu dulu sistem pembelajaran. Jadi kan itu yang terbaik. Dia macam pintu yang semua orang kena masuk dulu sebelum dia pergi kepada pintu-pintu yang lain. Jadi kalau penjaga pintu ni bagus, kan, yang first. Ruang yang laluan yang pertama ini dikawal dengan baik, sudah pasti kesannya yang akan datang itu lebih baik. Betul. Jadi kalau guru main peranan, insya-Allah anak muridnya itu nanti jadi apa pun, jadi Perdana Menteri ke, jadi lawyer ke, jadi engineer, jadi doktor, jadi ini, mereka akan menjadi insan yang baik, insan yang punya budaya ilmu. Jadi sebab itu saya kira ruang guru ini merupakan ruang yang amat
besar untuk kita budayakan perkara-perkara yang kita sebutkan ini, khususnya dalam konteks budaya ilmu. Kemudian sikit lagi Syafiq, bila kita kata menyeluruh itu bukan sekadar golongan, tetapi juga dalam konteks tempat kan, ataupun ruang yang ada. Jadi kita nak tengok budaya ilmu itu dia mesti tercermin dalam sekolah. Itu mestilah kan. Betul. Tapi kalau sekolah sendiri tak ada budaya ilmu, saya ingat problem Syafiq ya. Maksudnya tempat yang sepatutnya ada budaya ilmu pun tak ada budaya ilmu, saya ingat itu something wrong. Tetapi kita bukan sekadar di sekolah. Sekolah itu kita fahamlah sebab itu memang tempat orang belajar. Tapi macam mana dengan ruang-ruang yang lain, ruang-ruang awam, di masjid-masjid misalnya. Sejauh mana masjid punya aktiviti-aktiviti yang serius terhadap ilmu pengetahuan. Tentang masjid ni pun kadang ada juga komen-komen yang kita dengar sebelum ini yang kena boleh diambil perhatian. Misalnya janganlah asal ada kuliah aja. Itu pun tak boleh juga Syafiq ya. Maknanya pengurusan masjid tu dia kena bijak menyusun siapa yang datang untuk mendengar kuliah itu. Sebab kadang-kadang ada yang komplain, dia kata saya dah datang masjid ni asyik belajar ulang-ulang yang tu saja kan. Jadi kalau pengurusan masjid pandai, dia boleh jadikan masjid tu sebagai universiti. Betul. Kan? Silibus katakanlah. Ni semester berapa ni. Yang lebih hebat di masjid dia unending, dia punya masa tu berterusan. Universiti 4 tahun je kan. Kalau orang masjid ada yang belajar sampai 20 tahun atau 30 tahun, dia hanya pergi setiap hari pergi masjid dan mendengar. Jadi kalau disusun sebenarnya ramai masyarakat kita yang boleh berbudaya ilmu menerusi masjid. Menerusi masjid. Di rumah misalnya. Ini lokasi yang lain di rumah. Sejauh mana rumah kita punya ciri-ciri yang mengarah kepada pembinaan budaya ilmu. Kalau kat rumah tu paling kurang adalah satu rak yang buku Syafiq ya. Ini benda lain semua ada ni kan. Pinggan mangkuk pun mahal-mahal. Cendera mata yang kita dapat. Tapi rak buku tak ada. Rak buku tak ada. Tak apa, dia kata rak buku saya kat atas. Okay fine. Kalau kat atas tak apa, jangan tak ada langsung. Jangan tak ada langsung. Ada orang dia tak letak kat depan. Dia mungkin letak kat bilik atas ke, ataupun di bilik peribadi mereka sendiri, atau ada library yang tersendiri. Itu lebih baik lah. Kalau ada library yang tersendiri itu lebih baik. Tapi kita nak supaya masyarakat kita terjemahkan budaya ilmu ini dalam bentuk mereka punya koleksi. Kan? Bila koleksi ni Syafiq, itu menunjukkan dia serius. Mereka serius. Mereka tak nak sekadar beli-beli ikut ni aja, tapi mereka ada koleksi. Ini buku tentang agama, ini buku tentang ICT, ini buku tentang ni. Dia sendiri, kalau yang lebih baik tu dia katalog kan. Dia katalog kan. Anak-anak cuti tak buat apa-apa Syafiq ya. Jadi suruh anak-anak tu lekatkan yang macam kat library kita tu, yang warna biru ke warna merah ke, tuliskan. Kalau Islam I misalnya, nombor berapa. Sebab apa? Sebab nanti kalau ada yang pakai, ada yang ambil buku tu baca, dia tahu nak letak balik. Jadi saya ingat menarik kalau ibu bapa, janganlah kata ini takkanlah saya kerja apa aja. Why not kan? Kenapa tidak? Sebab kita ada masa, kita ada ruang yang kita boleh lakukan supaya anak-anak kita pun nanti bila melihat, oh mak ayah aku ni cantik, dia susun. Dan anak-anak pun tahu, kalau nak cari tentang agama, dia pergi ke sini, dia ambil kan, dia boleh baca kan. Jadi dia memudahkan, dia facilitate budaya ilmu itu berkembang. Kemudian antara ahli-ahli keluarga kena adalah saranan-saranan, adalah nasihat-nasihat untuk ke arah budaya ilmu Syafiq ya. Misalnya hari ni cuti ni kita nak buat apa ni? Bolehlah tengok wayang, pergi tengok bola, tapi selang-selilah ataupun berilah keutamaan juga kepada pergi library kan. Kenapa tak hari ni kita pergi library awam sana kan. Ataupun hari ni ada pesta buku kan, minggu ni ada pesta buku. Jadi ada minat, gairah. Jom kita pergi pesta buku. Kita pergi kedai buku. Sebab saya tengok kadang-kadang masyarakat kita, masyarakat Islam kita ni kurang minat pergi ke kedai-kedai buku. Kedai buku banyak orang lain saja. Tapi kenapa tidak didisiplinkan supaya seminggu sekali ataupun sebulan sekali kita pergi ke pesta buku, bawa family semua pesta buku dan berikan bajet. Ini kan mak ayah pergi pesta buku, bila nak beli kan tak apalah, letak balik lah. Abah tak ada duit kan. Jadi abah dan mak ni kalau pergi ke kedai buku tu, berilah peruntukan, katakanlah 200
Ni 200 ni, apa pun kalau anak aku minta, aku akan keluarkan duit ni. Jadi sedap lah kan, maknanya duit dah ada. Jadi anak pegang buku tu, okey, within budget, kan, masih dalam budget. Nak pegang tu, boleh. Yang lebih baik kita sendiri pilih. Kalau anak tu masih kecil, kita pilih buku ni untuk kamu, kan. Kalau tidak, nanti dia mungkin pilih buku-buku yang hiburan juga, macam kita sebutkan tadi, yang dia suka. Nah, jadi nampak tak peranan ibu bapa di rumah, peranan datang ke surau dan masjid di masjid, peranan pengarah, ketua pengarah, pegawai-pegawai di pejabat, penerbit ni rancangan ke di sini, di konti dan lain lagi, semua boleh main peranan untuk ke arah membina ni suasana dan budaya ilmu. Baik, Doktor. Mungkin sebagai kesimpulan 1 minit terakhir ini, kita nak bicarakan konteks pembinaan masyarakat berbudaya ilmu. Silakan. Kita boleh sambunglah pembahasan ni pada masa-masa yang akan datang, ciri-ciri ni. Dan hari ini Syafiq, kita dah dapat bercakap tentang 2 ciri, iaitu pertama tadi ilmu sebagai keutamaan dalam masyarakat, dan yang keduanya dia mestilah budaya ilmu ni mesti bersifat merentas semua lapisan dan semua tempat-tempat dan lokasi. Barulah ia dapat dinamakan budaya ilmu, dan barulah ia memberi kesan terhadap pembinaan pemikiran dan kefahaman yang berasaskan ilmu dalam masyarakat.